Saya pernah buat kajian. Ni yang saya tadi ramai suri rumah kan. Kita buat statistik tekanan ataupun stres antara suri rumah dengan wanita yang bekerja. Kita dapati tekanan adalah lebih tinggi di kalangan suri rumah. Bukan kata tak nak menyembelahi orang yang bekerja, sebab saya pernah bekerja juga. Sekarang pun saya bekerja dan saya pernah jadi suri rumah sepenuh masa. Masa tu saya ikut sambung belajar. Berapa tahun saya di suri rumah, duduk kat rumah. Dan ketika itu rasa ya Allah tak sabarnya nak kerja balik. Saya rasa kenapa teruk sangat jadi suri rumah. Menyapu 10 kali sehari. Kalau bekerja, pagi tinggal rumah, malam karanglah pula. Ini bila duduk dalam rumah dengan anak kecil-kecil ni, kan ngemas, kan nyapu, kan ngemas. Lepas tu kan, seorang suri rumah pada orang lelaki sekalian, kita harus faham, suri rumah ni dia tak ada kawan. Kalau tak nak kawan dengan dia, nanti dia cari kawan lain, menyesal pula kita. Siapa kawan dia adalah benda-benda yang tak hidup. Benda tak boleh penyapu, mesin basuh, pinggan mangkuk. Kalau dia nak marah pun dia hempuk pinggan mangkuk tu. Suami yang tak gerti bahasa, dia dengar benda tu dentam isi dia kau. Dia cakap bersemangat betul isi aku basuh pinggan. Ni yang tak gerti bahasa lah. Kalau yang gerti bahasa, itu kan bahasa badan. Suami akan pergi yang kena ni, awak penat ke, urut sikit bau, terus hilang penat. Isteri kadang-kadang nak dihargai begitu saja. Bukan nak suruh suami beria buat kerja, tapi cukup memuji. Rumah ni bersih lah, bagus lah awak. Daripada awak kahwin sampai awak memang pengemas. Dia akan bangun terus sambung kemas lagi. Orang perempuan Masya Allah, bila masak memanglah walaupun lauk sama, tapi dia suka dipuji. Sedaplah awak masak, masakan awak paling sedap. Pun hari tu masak Maggi saja. Memang macam tu lah lumrahnya. Masya Allahu Akbar. Tapi yang saya nak sebutnya di sini, Masya Allah, kita dalam rumah tangga, sebab saya perunincara, jadi tiba-tiba cakap bab rumah tangga pula dah malam. Dan kita tahu di sana uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik dalam pengurusan rumah tangga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kamu kelihatannya sangat mencintai Khadijah." Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Khadijah itu Rabbatul Bait yang terbaik." Nabi kata. Nabi bila nak menyandangkan atau nak kita sebut apa, bila sebut pasal Khadijah, perkara pertama yang Rasulullah sebut, dia adalah pengurus pentadbir rumah tangga yang terbaik. Sebab itu istilah suri rumah, kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita, kita panggil suri rumah. Betul tak? Wanita yang tak bekerja. Lepas tu yang kedua, bahasa Inggeris kita panggil housewife. Jadi isteri rumah. Tetapi dalam bahasa Arab dipanggil Rabbatul Bait, iaitu pentadbir tangga. Itu satu jawatan yang sangat hebat. Lepas ni kalau orang makcik kerja apa? Pengurus hal ehwal domestik. Maksudnya menguruskan hal ehwal dalaman. Kalau dalaman rumah tangga tak bagus, di luar takkan bagus. Bila isteri bagus di rumah, uruskan rumah tangga, itu suami tu hebat tu. Jadi imam lah, jadi bilal lah, jadi tusi surau lah dan sebagainya. Dia boleh kerja di pejabat dengan baik. Sebab apa? Hal dalaman di dalam rumah itu selesai, maka suami pergi bekerja dalam keadaan tenang, serabut kepalanya dan sebagainya. Masya Allah. Para wanita sekalian, saya bekerja atau tak bekerja, semuanya kita melakukannya dengan sangat sabar dan sangat rela. Bukannya saya nak mengutamakan wanita yang suri rumah, tapi di sana kenapa emosi suri rumah ni lebih mudah tertekan? Contohlah pagi tu bergaduh suami isteri, suami pun keluar pergi kerja, tinggal isteri ni dekat rumah ni bengkak je. Kejap tengok telefon, kenapa dia tak ada mesej? Tengah hari tengok lagi, amboi tak ada mesej sikit pun dekat kita, minta maaf. Contoh ni bergaduh kan. Tetapi suami ni bila dah pergi kerja, jumpa ke kawan, dia dah lupa. Dia dah makan, dia dah borak. Isi seorang-seorang dekat rumah bengkak. Tunggu je suami balik petang ni. Bila suami balik petang, dia sambung lagi buat muka masam supaya suami pujuk. Tapi suami pula melenting. Awak tak habis lagi cerita pagi tadi.
Sebab apa? Dia belum terpujuk lagi. Tak ada kawan. Kawan dia semua benda bisu. Tetapi suami ni bila tempat kerja dia dah lupa. Sebab itu banyak bila suami isteri sama-sama kerja, isteri pergi pejabat, pergi tempat kerja, dia pun lupa. Bila tengah hari dia mesej, dia dah okey, petang dia dah lupa. Sebab masing-masing ada kesibukan masing-masing. Sebab itu suami yang sabar, bila dia balik, dia akan duduk di tepi isterinya yang duduk rumah, tanya khabar, awak buat hari ni? Apa khabar? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Aisyah kata, Rasulullah seorang suami yang suka bertanya khabar akan isterinya. Digambarkan setiap petang sebelum Rasulullah berdiam di rumah, giliran isteri mana-mana, Nabi akan ziarah semua isteri Nabi SAW sekadar untuk tanya khabar. Walaupun tengok depan mata saya, tapi tanyalah juga. Orang perempuan memang suka. Janganlah pula jawab, nampak ke saya sehat? Orang perempuan memang suka duduk di rumah, tiba suami mesej, awak buat apa kat rumah tu? Rindulah. Allah Akbar. Dapat mesej ni, special dia masak satu hari. Suami-suami sekarang kalau pun tak rindu, hantar je mesej rindu tu. Betul. Selik je tengah kerja tu, rindulah pula dekat awak. Jaga diri elok-elok kat rumah. Allah Akbar, seronok. Nabi SAW setiap petang akan ziarah di isteri Nabi, akan tanya khabar, apa khabar, kamu buat apa hari ni, sekian-sekian. Kalau ada keperluan apa-apa, setiap isteri Nabi akan bertemu dan bertanya. Masya Allah. Kemudian isteri-isteri Nabi cerita, setiap kali Nabi jumpa setiap isteri, setiap kali tu Nabi bersugi. Subhanallah. Baru isteri seorang pun malah nak beru gigi. Sebab tu tak boleh tambah sampai 4 tu. Nabi SAW diceritakan oleh para isteri, kali nak jumpa isteri mesti sugi dulu, membawa maksud Rasulullah SAW menjaga penampilan dirinya. Dia mesti nak jadi seorang suami yang disenang oleh isterinya, memakai minyak wangi supaya tercium bau wanginya, subhanallah, menjaga hati isterinya dan sebagainya. Hari ini selalu ditekankan isteri kena jaga penampilan, isteri kena bercantik-cantik, berwangi-wangi depan suami. Tapi Rasulullah tunjukkan contoh, beliaulah teladan yang terbaik. Sebab itu Nabi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Takut tu pecah suara saya kan. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Nabi, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah, Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Ada seorang lelaki yang hebat di pejabat, tapi kalau dia tak hebat di rumah, ia bukan lelaki yang baik. Ada orang lelaki pangkatnya sangat tinggi di pejabat, dia boleh mentadbir ramai dia beratus-ratus, tapi kalau dia tak boleh jadi imam kepada isteri dan anak-anak, dia bukan lelaki yang terbaik. Ada lelaki di pejabat kamai lagi suka gurau senda, sampai orang kata kalau dia tak ada, sunyi pejabat. Tapi bila balik rumah, muka ketat daripada awal sampai akhir. Ramai mana lelaki dengan kawan-kawan kamai lagi beramah mesra, borak-borak sampai takut masa, tapi balik rumah mulut terkunci, tak ada apa nak cakap, 3 patah je. Bang, makan? Ya. Bang, minum? Ya. Bang, tu? Ya. Itulah 3 patah dia. Na'udzubillahi min zalik. Yang lain tengok pun sahaja. Tapi Nabi kata, yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan keluarganya. Saya nak sebut contoh orang perempuan. Kita orang perempuan memek muki memang suka sangat lah, nampak-nampakkan sangat. Kalau dah tua tu kan, nak duduklah ketuaan tu. Kecil hati pula makcik-makcik tu. Maksud saya begini ya, kadang-kadang orang berusia ni, bila dia keluar, pakai lawa. Dia pakai tudung lawa, dia pun pakai bedak apa semua, nampak muda 10 tahun. Tapi bila balik rumah, dia buka tudung dengan rambut menggang, dengan uban putihnya, lepas tu dia pakai pula baju kelawar yang dah koyak. Kalau suami kata, awak nak terbang mana malam-malam ni? Contohlah kan, tiba-tiba tua 10 tahun, tak jaga penampilan, na'udzubillah min zalik. Kenapa bila di rumah kita takkan selesa? Bang, minta maaf lah ya bang, baju ni lah paling selesa. Yang tu lah. Sebab baju lagi lama pakai, lagi nak basuh, lagi lembut, tak panas bang, minta maaf lah.
Duk minta macam tu lah. Patutnya dah boleh jadi kain lap lantai dah. Tapi saya berangin bang baju ni. Memanglah berangin, dah koyak sampai bawah. Tetapi bila nak keluar daripada rumah, kau main lagi melawak, tak fikir pasal selesa, asal kawar. Bila orang tegur, nampak muda lah, tudung ni nampak saya jadi muda. Tudung tu lah duk pakai selalu. Kalau tegur, nampak makan macam makin sehat je. Tak adalah bau ni yang besar. Itu kali terakhir dia pakai. Punya dia pentingan penilaian ataupun pandangan orang luar, tapi dia tak endah pun pandangan mata suaminya. Nabi seorang suami yang sangat jaga penampilan diri pada isterinya. Suami-suami di sini pun tak tahulah macam mana balik rumah, ada baju ke tidak, wallahu alam. Kan? Dia kata saya yang sadar, tapi sadar dekat perut. Rasulullah SAW, Masya Allah, dia punya jaga penampilan dirinya. Kalau suami nak tengok isteri lawa-lawa cantik-cantik, isteri pun nak tengok suami dia lawa cantik-cantik juga. Betul ke tidak? Bersemangat tu. Betul. Masya Allah. Dikatakan Rasulullah, dia dada perut tu sama. Tapi kita perut kita off sikit. Ke depan sikit, Masya Allah. Tetapi seorang lelaki, seorang suami, dia rasa macam nak jaga penampilan dirinya. Contohnya, nak jaga kesihatannya, dia pun exercise. Sebab exercise juga adalah sunnah Nabi SAW. Dia jaga makan. Lepas makan, Rasulullah tak duduk terlentang. Rasulullah makan berlebihan. Rasulullah jangan sangat jaga stamina, supaya dia jadi seorang suami yang boleh berbakti, yang boleh sama-sama menjaga rumah tangga dengan isteri sebagainya. Masya Allah.